Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sha'irataini ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري. Maksudnya, dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang dia bermimpi dengan satu mimpi yang dia tidak lihat dengan benar, dibebankan kepadanya supaya dia mengikat simpulan di antara dua biji syair, dan dia tidak akan dapat melakukannya sampai bila-bila. Dan barang siapa yang mendengar percakapan daripada sesuatu kaum, padahal dia benci terhadap kaum itu, dituangkan di dalam dua telinganya cairan raksa yang dibakar daripada api neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuat satu gambar, diazabkan dia dan dibebankan, ditiupkan rohnya, dan dia tidak mampu meniupkan rohnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Yang pertama ialah perkara mimpi. Mimpi ini ada dua. Ada mimpi yang benar, ada mimpi yang bohong. Mimpi yang benar, satu juzuk daripada wahyi, daripada 70 wahyi. Kalau dibahagikan wahyi dengan 70 juzuk, satu wahyi dibelah 70, satu adalah mimpi yang benar, yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih. Di zaman tidak ada wahyi, kadang-kadang Allah Ta'ala memberi mimpi yang benar. Mimpi yang benar ni hendaklah dirujukkan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah bermimpi melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam kitab-kitab hadis dan sirah, di mana ini mimpi yang benar. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Sesiapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, maka sebenarnya dia melihat aku, kerana syaitan tidak boleh berupa dengan aku. Ada orang bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang baik, menandakan dia berada dalam keadaan yang baik. Ada orang bermimpi melihat Nabi SAW dengan sifat yang tidak baik, menandakan orang itu tak baik. Dia hendaklah menghisap dirinya, membetulkan agama dia sendiri. Dia tengok Nabi pakai yang tak apa molek, umpamanya, itu menandakan diri dia tak molek. Nabi tetap molek. Orang yang bermimpi itu kena muhasabah diri dia dan membetulkan diri dia. Kalau mimpi Nabi dengan sifat yang molek, itu alamat yang molek. Dan mimpi Nabi ini diberi kepada orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, bukan mesti seorang yang baik. Ada orang yang baik yang saleh, ada orang yang jahat, dia akan jadi baik dengan mimpi itu. Dan ada orang kafir, mimpi juga Nabi SAW, dan dia masuk Islam selepas itu. Ini biasanya. Ini mereka yang Tuhan pilih saja, bukan mesti seorang yang baik. Usahalah usaha macam mana pun, kalau Tuhan tak pilih, dia tak bermimpi Nabi SAW. Kalau Tuhan pilih, walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, dia bermimpi melihat wajah Nabi SAW. Ataupun bermimpi dengan perkara-perkara yang lain. Mimpi tengok benda-benda yang macam-macam. Mimpi ni ada ta'bir, dan ada orang yang boleh menterjemahkan mimpi dengan ilmu yang diberi kepadanya oleh Allah Ta'ala. Dan ta'bir ni bukan mesti betul, boleh jadi betul dan boleh jadi salah.
Di antaranya di samping Nabi SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terkenal dengan mahir dalam takbir mimpi. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ini terkenal dengan mahir dalam takbir mimpi. Ada kitab yang dia karang. Yang kedua, mimpi yang karut. Mimpi yang karut ni mimpi yang tak betul, gangguan daripada syaitan dan iblis. Bila seorang tu bermimpi dengan mimpi yang baik, dia hendaklah menceritakan kepada orang dengan cerita yang benar. Jangan pergi tambah-tambah, itu tak boleh. Jadi bohong pula. Jadi pembohongan, itu tidak boleh. Dan nak cerita tu pilih orang yang dianggap soleh, yang dianggap baik, kawan yang rapat dengan dia, maka dia boleh cerita mimpi ini. Jangan cerita dengan orang yang kagu, yang membawa fitnah, yang boleh merosakkan. Ada orang dia tak percaya dengan mimpi. Jangan. Mimpi adalah sebahagian daripada pemberian Allah kepada hamba-hambanya, dan disebut dalam hadis satu juzuk daripada wahyi. Kalau mimpi itu tak betul, dia menceritakan benda yang tak betul, macam dia ikat di antara dua syair. Biji syair ni macam biji padi yang rapat. Boleh tak dia nak sipu? Tak boleh sipu. Tak boleh sipu. Bila tak boleh sipu, menandakan dia buat satu perkara yang salah. Satu perkara yang bohong, yang besar dosanya, boleh merosakkan orang. Kalau perkara tu tak betul. Sebaik-baiknya, bila mimpi-mimpi yang buruk, jangan cerita ke orang. Senyap saja, itu syaitan. Ataupun kalau dia takut, tanya orang-orang yang saleh. Tanya orang yang saleh, orang yang baik, yang saleh, yang baik. Tanya orang yang saleh tu, maka orang saleh tu boleh jawab, memberi jawapan kepada dia dengan jawapan betul. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang badui datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya bermimpi kepala saya putus. Patut terbang, saya kejar kepala saya." Rasulullah kata, itu syaitan. Mimpimu adalah syaitan, jangan cerita kepada orang. Ada sahabat yang bermimpi dengan satu mimpi yang baik, dia cerita kepada Nabi SAW, maka Nabi menafsirkannya dan mentakbirkannya. Kita akan baca hadis yang akan datang. Dan yang kedua, barang siapa yang mendengar cakap, dia tak setuju dengan orang tu. Kalau tak setuju dengan orang tu, jangan hadir, jangan dengar. Jangan dengar. Ni dia dengar cakap, lepas tu dia cerita pula. Apa lagi mereka yang mendengar percakapan yang baik dengan tujuan yang jahat. Percakapan yang baik, dia mari dengar orang mengajar agama, mari dengar orang mensyarah agama. Lepas tu dia pilih benda-benda yang dia rasa boleh kena orang, boleh menyalahkan orang, boleh memburukkan orang. Bukan niat yang betul, niat yang jahat. Tuhan akan cuah dalam telinga dia pada hari kiamat kelak dengan raksa daripada api neraka. Dia dengar, bukan nak cari kebaikan, tujuan dia kejahatan, keburukan, akan dicurahkan kepadanya raksa daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Kerana dia mendengar dengan niat yang bohong, dengan tujuan yang bohong, tujuan yang jahat. Yang ketiga, melukis gambar, membuat gambar. Ini yang ketiga, diharamkan. Para ulama berbincang panjang dalam masalah ini. Yang pertama, memahat patung-patung yang ada lembaga, dengan batu, dengan kayu, dengan plastik, dengan macam-macam. Dipahatnya, tidak ada khilaf di kalangan ulama haram, kecuali kerana permainan kanak-kanak. Permainan kanak-kanak dibenarkan, kecuali kerana tujuan-tujuan yang baik. Orang nak belajar ilmu perubatan, maka dibuatlah lembaga orang kerana nak belajar tujuannya. Bukan kerana saja-saja nak buat piasan. Banyak orang zaman ni letak patung di rumah dia. Letak patung di rumah dia, patung makhluk yang hidup, manusia ke, binatang ke, orang yang buat dosa.
Orang yang simpan buat perhiasan, dosa juga. Dosa besar bukan dosa kecil. Malaikat tak masuk dalam rumah dia. Malaikat rahmat tak masuk dalam rumah dia. Kecuali malaikat yang ditugaskan untuk tulis amalan dia. Maka dia tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kena sihir. Mudah kena rasuk syaitan. Di sinilah orang yang nak buat sihir, dia kena buang patung-patung yang ada dalam rumah tu. Barulah dia boleh buat dengan tujuan untuk mendapat pertolongan daripada Allah. Malaikat-malaikat Allah menolong untuk lawan syaitan yang jahat. Kalau buat sihir, patung ada dalam rumah, syaitan ada dalam rumah, jawab dia tak baik. Ini kena faham. Orang yang buat patung, ini dosa besar. Dosa besar, maknanya patung daripada makhluk yang hidup. Bukan patung pokok kayu. Kalau benda yang kerah, yang jamadat, itu tak menjadi salah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, membuat patung daripada makhluk yang hidup adalah haram. Ini tidak ada khilaf. Yang kedua, gambar yang berbentuk lukisan. Lukis. Coreng-coreng, lukis gambar. Lukis gambar ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengharamkan. Sama saja dengan patung juga. Diharamkan. Tak boleh. Kecuali kerana tujuan-tujuan yang memberi manfaat. Macam tadi. Kerana nak belajar. Kerana nak macam-macam. Zaman learning, banyak sangat orang lukis gambar di baju, di t-shirt, di apa. Kerana tak tahu color ni. Tak tahu color. Tak faham. Tidak boleh. Dan kita kena sedar bahawa perbuatan melukis, membuat patung inilah membawa kepada syirik di zaman Nabi-Nabi zaman dahulu. Mula-mula mereka membuat patung melukis pemimpin-pemimpin yang mereka puja. Bila pemimpin itu mati, buat ingatan saja. Lama-kelamaan jadi hanyut. Maka ulama mengharamkan saddun lidzari'ah, untuk menyekat daripada berlakunya kemungkaran dan maksiat yang berlaku. Saja-saja buat gambar kerana puja, kerana sanjung dia, itu tidak boleh. Tak boleh, tak digalakkan. Setengah ulama membenarkan syoteng lain dengan patung. Ada ulama mengatakan, tapi lebih baik kita mengelakkan diri. Yang ketiga ialah gambar fotograf. Ini bukan lukis. Ini bukan lukis, ini bukan pahat. Ini bayang saja. Di mana orang yang ambil gambar tu tak gerak bertangan dia, tak lukis, tak apa. Maka dia tak masuk dalam musawir. Ini kebanyakan ulama mengatakan diizinkan oleh syarak. Kerana dia merupakan menangkap bayang. Dia ambil orang gambar depan dia, kemudian ada bayang masuk dalam cermin. Lepas tu bayang ni dilekatkan pada filem dia. Ini setengah ulama membenarkan. Tetapi mestilah gambar-gambar yang senonoh. Gambar yang senonoh, yang tujuannya tak baik, tujuannya tak betul, maka tak boleh. Kadang-kadang terpaksa dibuat kerana keselamatan. Gambar untuk pasport, gambar untuk kad pengenalan, untuk nak cari penjenayah, nak cari orang buat salah, orang yang boleh mengganggu keselamatan kita, kena ada gambar dia. Itu diizin. Kadang-kadang jadi wajib. Jadi wajib untuk nak adakan gambar dengan tujuan untuk menjaga keselamatan negara dan keselamatan umat. Ini kita kena sedar. Itulah huraian yang dibuat oleh para ulama. Barang siapa yang buat gambar, tak ada apa-apa, saja-saja je yang memahat, yang melukis, Nabi kata hari kiamat kelak Tuhan suruh dia ubuh roh, ubuh nyawa. Dah mumpana buat, sila masuk roh. Sudah tentulah tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, maka mendatangkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis